إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا على حبيبنا على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sama-samalah kita melapangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia ini yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi Allah taala sayang kepada kita, diizinkan kepada kita supaya kita dapat menggunakan nikmat-nikmat yang dikurniakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Walaupun kita lihat nikmat Allah taala itu memanglah banyak, tak mampu kita nak bilang, nak kira satu demi satu. Tetapi kena faham bahawa di antara nikmat yang paling besar yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nikmat kita jadi orang Muslim, orang Islam. Yang kedua itu nikmat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Islam dan iman ini membawa kita ni kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini dua nikmat yang besar. Tak boleh dah nak banding nikmat lain. Pasal apa kata nikmat titih lah ataupun harta kita dah. Atas dunia kita nampak mewah, alhamdulillah. Tapi mati nanti kita bertemu dengan Allah, tinggal harta kita. Dah, ini contoh. Contoh sekarang ni. Tetapi nikmat yang kekal abadi kepada kita iaitu nikmat Islam dan dengan iman. Nikmat Islam dan nikmat iman ini, kalau kita dengarlah, apabila kita dengar sahabat kita ke keluarga kita mati saja, terdengar orang yang bertalqin kepada kita, antara yang ditanya sini semua berkaitan dengan iman belaka. Sebagaimana kita dengar dah sebelum ni, apabila kita dikebumikan, orang yang mati dikebumikan, dikatakan 3 langkah saja, Ja'al malakani muwakkalani, maka datanglah 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Di mana malaikat Munkar dan Nakir ini, soalan yang ditanyakan, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rabbuka? Ini mengenai iman, al-imanu billah, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka wa ma kitabuka? Semua soalan-soalan berkaitan dengan iman belaka. Dah. Walaupun demikian, di mana Nabi tahu kepada kita, orang beriman, orang Islam akan menjawab soalan-soalan Munkar dan Nakir.
Bila ditanya, dia ajukan man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka, Muhammadun nabiyyi, dan soalan-soalan yang lain berkaitan dengan iman. Jadi iman ni penting, kena jaga iman kita, jaga Islam kita. Ini anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pengajian kita dalam kitab Mustikah Hadis. Malam ni itu muka surat 315. Kitab Mustikah Hadis, muka surat 315, sambungan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini nak berbincarakan kepada kita, Nabi ajar kepada kita, nak beritahu kepada kita, ia panggil panduan. Panduan bagi orang-orang yang ditimpa bencana. Ditimpa bencana sekarang ni, maka terdapat tidak Nabi ajar kepada kita supaya kita umat Nabi Muhammad ni ada ditimpa bencana sekarang ni, maka kita dah ada antara kita merungut ke, kita mempersalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke, tapi Nabi ajar kepada kita semua. Jadi hadis pada malam ini sambungannya nak beritahu kepada kita hadis an Shaddad bin Aus was-Sunabihi radhiyallahu anhuma annahuma dakhala ala rajulin maridin ya'udani faqala lahu kaifa asbahta, qala asbahtu bi ni'mah, qala Shaddad abshir bi kaffarati sayyi'at wa hatil khataaya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla yaqulu idza anabtalaitu 'abda min ibadi mu'mina fahamidani ala ma batalaituhu fa innahu yakum min madaji dzalika ka yaumi waladathu ummuhu minal khataaya wa yaqulu rabbu ta'ala ana qayyatu 'abdi wa batalaituhu fa ajru lahu ma kuntum tujruna lahu wa huwa sahihun, rawahu Imam Ahmad. Hadis ini di antaranya yang perawi hadis ini dua orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Shaddad bin Aus. Ada kata Shaddad bin Was. Dan juga sahabat kedua dikatakan sahabat ini was-Sunabihi. Untuk makluman sekarang ni, kita kenal dulu perawi hadis ini. Orang yang dengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat ini nama Shaddad. Siapa Shaddad ini? Untuk makluman sekarang ni, di mana Shaddad ini iaitu lahir di Al-Madinah Munawwarah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni terkenal dengan Abu Ya'la. Shaddad ini terkenal dengan Abu Ya'la. Dikatakan bahawa sini Abu Ya'la dan dikatakan bahawa Shaddad ini wafat pada tahun itu 58 Hijrah. Dia seorang sahabat dan juga orang alim, orang yang faqih dalam bidang agama, dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak, dikatakan kalau lihat lebih kurang itu 50 hadis. Sikit je dia ni Shaddad. Yang terdengar sekarang ramanya Abu Hurairah, an Aisyah, an Nabi Malik. Tidak. Kenapa di antaranya nak beritahu kepada kita Shaddad bin Aus ni radhiyallahu anhu, apa nak cerita sekarang ni? Dikata apa? Bahawa keduanya telah masuk, annahuma dakhala ala rajulin maridin, iaitu Shaddad dan Sunabihi ini, ia telah masuk menziarahi seorang laki-laki, ala rajulin maridin, seorang laki-laki yang sakit, sedang sakit. Marid mana sakit sekarang ni? Nak ajar kepada kita bagaimana Nabi ajar kepada kita
Apabila orang sakit kata apa? Lalu mereka bertanya kepadanya, itu Syaddad dan Sunnah Bihi ini tanya kepada orang laki-laki yang sakit tadi, tanya apa? Kaifa asbahta? Ini dah, kaifa ni bagaimana, asbahta bagaimana keadaan kamu pada pagi ini. Dah, kita hari ni, adat kita hari ni beri salam, bersalaman ke, apa khabar hari ni, tidak, bagaimana kesihatan hari ni, tidak. Ini dia ajar oleh agama kita. Tanya kita, lepas tu kita Islam ajar kepada kita, antaranya pertama sekali iaitu beri salam. Beri salam, assalamualaikum. Dah, kalau orang Arab, assalamualaikum, kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu pagi ke petang ke. Orang Arab di antaranya, pengalaman saya, cakap ada 5 minit, tanya mu kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu. Tidak, nak ceritanya bahawa ini budaya orang Arab. Dah, budaya orang Arab, dia sentiasa itu bertanya khabar. Dah, kaifa haluka wa ahlu, bagaimana keadaan kamu dan ahli keluarga kamu. Ini contoh. Dan sahabat tadi masuk bertemu laki-laki yang sakit tadi, iaitu kaifa asbahta, bagaimana keadaan kamu pagi ini. Bagaimana keadaan kamu, sihat ke ataupun apa-apa ke. Dah, qala, maka jawablah apa ni lelaki tadi, apa diajukan soalan tadi, dia kata apa? Antaranya asbahtu binikmah. Asbahtu binikmah, jawab lelaki, aku berada dalam keadaan itu nikmat. Nikmat sekarang ni walaupun sakit, satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku, jawab lelaki tadi. Dah, kenapa di antaranya orang beriman sekarang ni, mereka ni percaya kepada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nikmat sekarang ni itu satu daripadanya, ada sakit sekarang ni, satu nikmat yang besar yang ada pada orang sakit ialah nikmat sabar. Allah, sabar ni penting. Dah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Dah, ini orang sakit. Tetapi kalau orang yang senang lenang, orang kaya, sabar, supaya tidak sabar dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sabar sekarang ni? Dia kaya sekarang ni, datang sejid, datuk la tabu sejid, la tabu surah, tidak datang ke rumah Allah. Ini satu nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang senang, orang-orang kaya. Dah, pasal apa mereka ingat kepada itu? Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh sabar. Tetapi di antara jawab lelaki tadi, asbahtu binikmah, aku dah keadaan nikmat, boleh cakap lagi, boleh makan lagi, dah macam-macam, tetapi sakit je. Dah terangkan sakit apa kat sini. Dah, ini jawapan yang diberi oleh apa? Seorang sahabat tadi yang ditimpa dengan musibah sakit. Dah, kalau kita orang gamuk, dah orang gamuk pagi ni sakit hari ni, macam-macam Allah, malam tak boleh tidur, malam waktu makan pun tak selera mana dah, itu dah. Jadi dah ceritanya, sebut nikmat ni benda yang baik lah. Tapi inilah terlihat, nak ceritanya kalau kita ada ilmu ni, kita beramal dengan tadi. Dah, alhamdulillah, kita dengar lepas ni bahawa sakit ini kafarah minallah, satu di antara penebus dosa kita. Dah, kemudian wahatul apa ni, dia dikatakan itu menggugur segala dosa-dosa kita. Dah, ini contoh yang dijawab. Dan apa lagi lepas tu nanti dikatakan sini, qala Syaddad, dia dengar orang sakit dia jawab, itu asbahtu binikmah, aku pagi ni dalam keadaan dapat nikmat. Qala Syaddad, kata dia laki-laki tadi yang masuk tadi, sahabat tadi, abshir bi kaffaratis sayyiat wa hatti al khataya. Ini jawab di mana kata Syaddad tadi yang riwayat hadis ini, kata abshir, maka bergembiralah kamu wahai orang sakit. Dah, abshir, kalau kita banyak kalimah Al-Quran ini, iaitu kalimah wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, berilah berita gembira
Busyra lakum, ya, busyra lakum, berita yang amat gembira bagi kamu. Busyra. Orang Arab kalau dilihat, kalau di supermarket ke ataupun pasar raya ke, kalau ada tawaran dipanggil di antaranya tu busyra lakum, beri tawaran yang hebat bagi kamu, mana berita gembira bagi kamu. Al-khasmu, iaitu diskaun siapa 50 mi'ah, iaitu 50%, 60%. Nak cerita sini, apabila orang sakit beritahu dan nikmat, maka kata sahabat tadi Syaddad tadi, absyir, gembiralah kamu wahai lelaki. Gembira apa? Antara je berita kaffaratis sayyiat wa hattil khotoyat, engkau dengan perkara yang di mana kejawab, apa Syaddad beritahu, di mana engkau mendapat itu kafarah, iaitu penghapus as-sayyiat, yakni dosa-dosa perkara-perkara yang jahat. Maksudnya kita hari ini dosa-dosa kecil ni banyak, dosa-dosa kecil banyak, dosa besar kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluar rumah kita, ni tahu puang, katalah luar sedap sungguh bau ya. Tengok saja contoh, makan macam-macam lah, apa keluar saja, katalah duk orang tu, contoh, ya tak? Jadi di antara penghapus dosa ni, antaranya Allah ujikan kepada seorang itu dengan sakit satu daripadanya. Dengan sakit, kamu nanti pergi kebakaran kematian ini di antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni manusia. Apatahlah kita lihatlah, kita lihat hari ni biasanya orang tanya bapa, siapa si anu tu mati sakit apa? Sakit apa? Oh, sakit gaul contohnya. Pasal saya pun ada gaul juga. Sakit gaul. Oh, pasal apa? Oh, darah tinggi. Ataupun kecil mani, macam-macam. Lepas tu kita kisah dia ketika Allah nak memberi tugas kepada Israel cabut nyawa, ataupun malakul maut. Ketika tu Ezra kata, manusia ni pakat marah aku belaka lah. Pasal apa mati? Malakul maut cabut nyawa. Pasal apa mati? Israel cabut nyawa. Pakat marah pada aku belaka. Cerita je. Tapi Allah beritahu antaranya bukan sebab tu, antaranya sebab ada sebab musabab. Hari ni dengar ada ke dengar kata pasal apa mati? Kerana malakul maut cabut tak ada. Oh, sakit itu, kemalangan tu, dan macam-macam lagi. Ini contoh. Nak cerita kepada kita ni apa dia? Antaranya berita gembira kepada orang sakit sekarang ni, yang pertama sekali kafara as-sayyiat, Allah menebuskan kala kejahatan dia. Masa dia sihat dulu banyak kejahatan dia buat, dia lara ke dan macam-macam lagi. Tapi Allah Maha Ar-Rahim, sayang kepada kita orang Islam, Allah uji kita dengan sakit tadi. Ini satu. Berita gembira. Kata Syaddad, absyir ya akhi, berita gembira bagi engkau ya akhi, di mana bikafaratis sayyiat, Allah akan menebuskan, menghapuskan dosa-dosa yang kamu buat jahat ketika dulu. Ini dosa-dosa kecil. Bukan sekadar itu saja, bahkan yang keduanya wahatil khotoya, dan juga dikata itu Allah akan menggugurkan segala kesalahan dia. Ini Nabi beritahu. Kita hari ni yakin supaya kita hari ini Allah, taklah kita mengeluh ke mengata itu dah macam-macam lagi. Allah, jangan. Kita ingat, kita akan dengar kisah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit dia bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit kulit, dia katakan penyakit kulit. Semua tubuh badan dia penuh dengan penyakit kulit. Dia kata kusta ke dan macam lagi. Yang tinggal hanya apa? Lidah dan hati saja dak diseram dia kena penyakit. Nak beritahu kisah Nabi Ayub, supaya Allah terangkan dalam Quran kisah Nabi Ayub ini, supaya kita orang Islam ambil pengajaran, ambil ibrah, supaya kita hari ini orang Islam, orang ada iman,
maka terdapat tidak dia mesti itu beramal sebagaimana ditunjuk yang diajar oleh Nabi kita dan Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit tubuh badan tadi. Tetapi kata syahadat tadi kepada lelaki tadi, wahai saudaraku, bersabarlah kamu dengan sakit ini, Allah menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu, wahatil khataya, Allah menggugurkan segala itu dosa-dosa kamu. Pasal apa kata syahadat tadi? Dia beritahu demikian tadi pasal apa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Di mana syahadat ni mengatakan bahawa wahai akhi, mu bersabar tadi, di mana Allah menghapuskan segala kejahatan kamu dan menggugurkan segala kesalahan kamu. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepadaku. Syahadat itu beritahu apa di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu innallah azza wa jalla yaqulu idza ana batalaitu 'abdan min ibadi mu'mina fahamidani ala ma batalaituhu. Di mana dia kata dia lelaki tadi aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innallaha. Kalau kita belajar bahasa innallaha, ini adalah panggil alat ditaukid. Taukid ni nama ia akan membenarkan. Banyak innallaha, sesungguhnya Allah. Dalam bahasa Melayu inna ni mana? Sesungguhnya. Ada kala taukid ini kata orang baca bahasa Arab, ada nun di belakang perkataan tadi, ada tasdid dia. Lata ba'athunna, nescaya aku akan bangkitkan mereka ni. Kemudian ada la pula. Ini banyak alat-alat taukid mengiyakan perkara tadi benar-benar berlaku. Jadi dalam ayat ini Allah guna apa ni? Nabi kena berada ini kata apa? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, telah berfirman, idza ana batalaitu 'abdan min ibadi mu'mina, apabila Allah kata ibtalaitu, aku uji seseorang hamba sekarang ni, min ibadi, daripada hambaku yang mukminan, uji sekarang dengan sakit ini, lepas tu fahami dani ala ma batalaituhu, maka dia memujiku. Orang sakit memujiku. Allah, zikru, ingat kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah, apalah dosa-dosaku ya Allah. Dan macam-macam dia Allah minta ampun daripada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ujian tadi. Maka fa'innahu, orang yang diuji tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Fa'innahu yakumu madja'ihi zalika kayaumi waladatuhu ummuhu minal khataya. Maksudnya apa sini? Dikata sini, maka sungguhnya ia akan bangkit dari tempat baringannya, dari tempat baringan dia, tempat sakit dia ataupun tidur dia, tapi dia bangkit nanti. Seperti apa? Seperti masa ia dilahirkan oleh ibunya. Nak kita apa? Orang yang bila terima sakit tadi, dia memuji Allah, alhamdulillah, dia sabar di atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sedar bahawa ini ada qada dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru apa nama dia? Apa dia bangkit nanti, Nabi kata apa? Di mana kayaumi waladatu ummuhu minal khataya. Dikatakan bahawa apa? Dilahirkan oleh ibunya, seperti itu dilahirkan oleh ibunya bersih daripada segala kesalahan. Budak yang baru lahir, baby yang baru lahir sekarang ni, tidak ada bersih sebersihnya. Lepas tu Nabi kata apa di antaranya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunasirani aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tiap-tiap kanak-kanak yang baru lahir ni, mauludin, tiap baru lahir ni alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Fitrah ini maksudnya itu dalam keadaan Islam, bersih dia.
Tetapi ibu bapa mereka ni yuhawidani, menjadikan mereka ni majusi. Yunassirani, menjadikan orang Nasrani ataupun Kristian. Tak. Nak cerita kepada kita, patut kita lihat anak-anak orang bukan Islam yang mati itu sebelum balik, belum balik sekarang ni, dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kira kalau orang Islam lebih lagi lah. Anak bukan Islam, pasal apa mereka belum balik ni, mereka dah jadi orang dalam fitrah. Apa itulah sekali Allah masukkan mereka ni itu langsung jadi pelayan kepada penghuni syurga. Apatah lagi kalau mak pak dia ni orang yang beriman, jadi pelayan kepada mak pak dia, khadam kepada keluarga dia dalam syurga nanti. Ini di antara dikatakan iaitu ahli sunnah menghukumkan kerana orang bukan Islam mati ni dah belum balik, dikatakanlah fitrah. Fitrah itu semula jadi dalam keadaan Islam. Apatah lagi di antaranya Nabi beritahu apa? Orang yang tadi dia uji dengan sakit tadi, dia memuji Allah, dia sabar atas ujian tadi. Nabi kata apa di antaranya? Iaitu kayaumi waladatu ummuhu minal khataya. Apabila bangkit nanti hari kiamat nanti, dah sebab dia ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sabar datang ujian tadi, maka Nabi kata apa? Dia seolah-olah sini dilahirkan daripada mak dia, suci daripada itu segala kesalahan, suci daripada dosa-dosa. Allah, satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sakit tadi. Dah, pasal apa? Yang pertama kafarah. Yang kedua di antara itu qatal khataya. Dia itu Allah menggugurkan segala kesalahan dia ketika hidup atas dunia ni. Allah. Dah, patut kita lihatlah. Nah, kita lihat sini di antara ini terlihat apa Allah beritahu kepada kita. Kita renung dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Apa di antara hidup kita ni Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Nak beritahu kepada kita, Allah jadikan kita ni bukan di antara sihat semua. Yang sihat semua kata sila di antaranya Firaun ataupun Namrud. Dah. Tapi Allah beritahu kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap kita ni, jiwa kita ni, tiap-tiap manusia ni, dakilah Islam ke, dak Islam ke, mukmin ke, kafir ke, munafik ke, akan menghadapi itu al-maut. Al-maut yakni kematian. Dak, kematian sekarang ni. Di mana mati ni, walau kita lari ke mana pun, sampai masa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ni ambil pengajaran kepada kita. Saya seorang dari kawan sahabat saya, bukan 2 minggu lepas. Dia ni orang ahli sejid. Ahli sejid, orang masjid. Dia jauh dia cenderung ke? Tak. Berlaku sekali pada hari Sabtu 2 minggu lepas. Nak ceritanya, dia tiap masa saya berada di masjid. Banyak di antara kalau ada pergi makan orang, dia lah antara orang yang masuk ke dan macam-macam lagi. Jadi satu malam nak sampai duduk, dia dah berjumpa kawan dia sebelum maghrib, kemudian maghrib itu semaya di masjid cenderung itu. Dah, dia memang ahli sujud. Lepas tu nak ceritanya apa dia? Dia masa dah sedar, dia masa penat ke apa, dia ambil sejadah, dia baring kat luar. Baring di luar sejid. Macam kita di beranda gitulah dah sejid. Kalau baring dah sedar ke? Sedangkan lama ni penat macam mana pun, kalau letih pun tidur kadang duduk itu. Nak cerita. Tapi malam tu dia ambil sejadah, ambil kepala, tidur dia di beranda masjid. Tiba-tiba orang ngajar apa, masuk waktu azan, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas azan tu orang gerak, tiba-tiba tak ada dah inna lillahi wa inna Allah, mudahnya. Dah cerita ni katakan mati bi husnul khatimah. Allah. Dah, ini satu nikmat Allah tunjuk kepada kita supaya kita ni ambil pengajaran tadi. Allah pemudahkan segala-galanya. Ini satu contoh. Hal lain banyak lagi lah. Dah nak beritahu kepada kita ini. Dah. Jadi nak beritahu kepada ini sifat orang yang tadi. Nak beritahu tadi, kalau kita di banyak sabar tadi, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa ini, tiap-tiap kita di manusia
akan menghadapi mati. Dah lagi dah. Yauma min akhi wa ummi wa abi. Dah, ketika kita bila kita mati nanti kita dah boleh dah. Dah lagi daripada mak ayah kita, anak-anak kita, nafsi-nafsi dah ketika itu. Dah berada dalam kubur nafsi-nafsi dah. Cuma amalan-amal kita saja yang menolong kita di alam barzah, alam kubur ni. Dah, cuma orang hidup kalau anak-anak soleh, dah ingat kepada mak pak dia, kepada ayah dia, dia berdoa Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahuma. Dah doa kepada ayah dia, kedua ibu bapa mereka. Ini di antara doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tu amalan kita masih hidup ni lah. Tapi ada yang soleh sekarang ni dia banyak buat di antara apa dia? Sedekah jariah untuk ibu bapa dia yang telah meninggal dunia. Dengar saja kata nak buat masjid. Dah kita di masjid kita nak beli, nak tukar kapek, nak buat kelabu dah kapek ni dah. Ha, kita sedang kumpul duit sekarang ni. Tempat orang sujud. Ha, tempat yang paling mulia sekali di rumah Allah ialah masjid lah, tempat sujud. Masjid tempat sujud maksud dia. Dah. Lepas tu di antara amalan kita yang Allah tengok sekarang ni, sujudlah di antaranya. Dah, kita minta dalam sujud kita apa yang kita nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak beritahu kepada kita apa sini? Antaranya Nabi beritahu kemudian wa yaqulu rabbu tabaraka wa taala. Allah telah berfirman kepada para malaikat, apabila seorang hamba tadi mati tadi dibangkitkan dalam bersih seperti anak hari dilahirkan oleh ibu bapa ibu mereka, dan Tuhan tabaraka taala berfirman kepada mereka, penulis amal orang itu. Dah, orang yang sakit yang dia tu fahami dan ni dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku telah mengikatkan hamba-Ku, dan kata itu mengikatkan, berikan dan telah mengujinya, maka lakukan kepadanya apa yang kamu biasa lakukan untuknya, iaitu menulis amal baiknya semasa ia berkeadaan sihat dulu. Dah, nak ceritanya amal kita ni atas dunia ni, kalau kita berterusan buat kebajikan tadi, dah sampai mati pun di antara amal-amal kebaikan sampai kepada kita. Dah, contohlah kita kata di mana masa sihat kita ni jadi orang sejik, orang semaya, orang bersedekah. Dah, tiba-tiba di satu hari ada uji kita dengan sakit, tak boleh mari surga sejik. Dah kadang Allah kita kata, ya Allah, kalau aku sihat ya Allah, aku nak pergi sejid sebagaimana aku sihat dulu ya Allah. Walaupun kita nak pergi ke masjid kadang-kadang kita sakit tadi pun dapat pahala dah, ganjaran dah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sini, apabila kita ni mati ni, Allah beritahu apa? Walanabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami ujikan kamu semua ni dengan apa? Bisyarri, dengan kejahatan, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan. Allah nak ceritanya, Allah uji kita ni dengan kebaikan, ada kali Allah uji kita itu dengan keburukan. Buruk ni macam-macam lah. Dah, sakit, kematian keluarga ke, kehilangan harta ke, kehilangan kawan ke. Dah, al khair, dengan kebaikan sekali banyak, boleh jalan laki, dah, boleh bercakap, dah, boleh melihat lagi. Berapa ramai dah kawan-kawan kita antara apa dia, apabila kecil manis sekarang ni Allah tinggi sangat gula dia naik ke mata, tak nampak dah, mata celek tapi tak nampak. Ini contoh. Tapi kita alhamdulillah banyak nikmat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah akhirat nanti, Allah banyaknya pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebab kita sabar datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, orang beriman, wa ilaina turja'un, dan kepada kami semua, kita ni semua turja'un, akan balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dia pakat balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa duk mana ke, di atas langit ke, dalam air ke, dalam sungai ke, dalam tanah ke, sampai masa
kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan juga kalimah inna lillah ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un bukan mati saja. Dengar saja kawan kita ditipu musibah, dah dengar kata kawan kita ditipu banjir, rumah jadi hanyut, kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara saya nak beritahu sini, saya dah beritahu tadi sebanyak tadi, iaitu kisah apa? Iaitu kisah Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit penyakit kulit tadi selama 18 tahun tadi. Bayangkanlah Allah uji di antara dikata ayat ini, kita dengar ayat sebagaimana qala Allah taala wa ayyuba idnada rabbahu anni masadid darr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu hingga akhir ayat. Kemudian rahmatan min indana wa zikra lil abidin. Kalau baca dalam separuh daripada ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat 83 84. Ini kisah Nabi Ayub. Terangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 84. Nabi Ayub ni seorang rasul. Allah uji di antara nabi-nabi yang sangat kata apa dia, di antara ujian Allah Taala kepada Nabi Ayub yang paling kuat di antaranya. Dan Nabi beritahu kepada kita ni antara apa ayat ini, wa ayyuba, itu Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul. Idnada rabbahu, apabila 18 tahun ni sakit. Isteri semua lari belakang. Ramai isteri Nabi Ayub ni. Nabi Ayub ramai isteri dia. Anak-anak, ramai anak dia. Harta dia, harta dia pun banyak. Ini harta yang ada Nabi Ayub masa sedia belum ditimpa musibah tadi. Apabila dikatakan 18 tahun ni harta habis, hingga dikatakan isteri Nabi Ayub ni terpaksa kerja. Kerja cari duit bak nak makan. Bak nak makan sekarang ni dah tak ada harta. Orang kampung pun tak terima Nabi Ayub ni. Macam cerita dah Nabi Ayub. Sampai satu masa sekarang ni antara apa dia berdoa kepada Allah. Nak cerita bagaimana? Dia kata iznada rabbahu. Iznada rabbahu, dia mengadu menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Anni masadid darru. Durru maksudnya ketika ia ditipu mudarat. Mudarat sini, ad-durru sini katakan apa dia? Iaitu sakit pada badan, tu badan ni. Sakit tadi kata. Yang supak ke, kusta ke, ni. Ini yang pertama diuji. Yang kedua Allah uji sekarang ni durru, kalimah durru ni, iaitu ahli keluarga. Anak-anak lari belakang. Isteri lari belakang, tinggal seorang nama Rahmah. Dia katakan layana. Ini Rahmah ataupun layana nama dia. Kemudian juga dikata ujian dia tipu oleh Nabi Ayub ni, harta dia semua habis, harta dia. Ini nak cerita ujian Allah Ta'ala. Kemudian dikata apa sini, wa anta arhamur rahimi, kata ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pengasihani. Ia berdoa kepada Allah, ia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, akhirnya Allah makbulkan itu doa Nabi Ayub tadi. Kemudian dihilangkan segala penyakitnya, dan ketika itu ditambahkan harta, dilipat ganda sebelum dia ditimpa musibah tadi. Nak ceritanya, tapi dah beritahu kepada kita di akhir ayat tersebut, dia kata apa? Rahmatan min indina. Ini rahmat, dia beritahu bahawa ini rahmat Allah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Nak ceritanya, walaupun demikian Nabi Ayub diuji tadi, ini satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub tadi, dan juga wa zikra lil abidin, dan peringatan kepada itu orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian tadi. Lil abid, orang-orang abid, orang yang beramal tadi. Beramal apa?
ketika diuji oleh Ta'ala dengan sakit ke, ia hamidallah, ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sabar, kemudian dia kembali kepada Allah. Ya Allah, kita hari ini kita berdoa, Allahumma shfina ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Ya Syafi, ya Syafi, ya Allah Engkau bernama Syafi, jadi penyembuh penyakit. Doa, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah makbulkan doa Nabi Ayub tadi, dan dia baik pulih seperti biasa, dan hati dia bertambah daripada sebelum tu. Dan semua ketika itu anak-anak dia, kemudian isteri dia pun balik kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan katakan bahawa Nabi ketika ditimpa musibah tadi, seorang yang si Nabi Ayub yang bernama itu Layya binti Yaqub ataupun Rahmah binti Afrish bin Yusuf bin Yaqub. Dah, nak ceritanya isteri yang kekal bersama Nabi Ayub dan nama Layya, binti Yaqub, itu anak Nabi Yaqub, dikatakan kila. Ataupun nama gelar daripada Layya, nama Rahmah. Dah, Siti Rahmah kata orang Arab. Kalau pergi Mekah kau tengok puan, ya Siti Rahmah, ya Siti Rahmah. Kenal sangat Rahmah. Rahmah ni mana apa? Dia katakan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, nak cerita apa? Rahmah binti Afrish binti Yusuf bin Yaqub, dikatakan dia itu cucu kepada Nabi Yusuf. Dah, cici kepada Nabi Yaqub. Pasal apa? Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub. Dah, ini kisah Nabi Yusuf, banyaklah ceritanya dah tentang tu. Jadi sini nak beritahu kepada kita tentang itu kisah Nabi, kita ambil pedoman, ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dia sabar di atas ujian tadi, walaupun ditipu dengan sakit tadi selama 18 tahun. Bukan setahun. Dah, bukan sebulan, bukan 3 bulan. Kita alhamdulillah diuji Covid baru ni pun hampir 2 tahun. Lendailah lagi sebelah patah barat tu dengar kawan-kawan kita, oh ustaz, saya kena kurati sekarang ni kena Covid. Dah, Covid ni kata Allah tak ada tanda-tanda tapi serang pada paru-paru, dia kata. Jadi kita selamat. Dah, kita selamat daripada penyakit. Dah, ketika itu Allah nak makannya payah kita. Dah, nak kerja tak boleh. Dah, nak makan luar sebebas-bebas tu tak boleh. Saya ada kawan saya, dah, dia makan luar ketika itu tunggu ketak tu mesti hujan. Dah, pergi makan kedai, datang apa ni pegawai operasi, dah, model-model ada bayar RM700. Dah, pergi makan je, makan tak apa RM10 pun ketika itu, tapi kalau nak pakai emas ketika itu, model ada RM700. Bayarlah, dah kita je dah. Allah ujian. Dah, susah dah ketika itu. Bagaimana ayah-ayah kita, datuk kita, tok kita zaman Jepun dulu pakai ubi kayu saja. Allah contoh. Dah, kita masih sabar. Ingat kembali kepada Allah Subhanahu. Yang penting pengajaran kita pada malam ini antaranya apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa ujian, maka terdapat tidak kita ni banyak bersabar dan serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita dengar ganjaran tadi, apabila dibangkit nanti seperti itu kanak-kanak yang baru lahir daripada perut mak dia, bersih sebersih-bersihnya, dan Allah janji kepada mereka itu pahala yang berlipat ganda apabila mereka dibangkit, ditemukan dihisab pada yaum kiamat nanti. Inilah tu sikit sebanyak untuk malam ni. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umur kita insya-Allah. Dah, apatah lagi musim-musim gini ni. Dah, musim gini kita pakailah di antaranya jaga kesihatan kita. Kita naklah dalam kita memilih itu pilih yang terbaik insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaiqal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.